Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, tajuk penyelesaian masalah inventif. Pada minggu lepas, kita telah belajar apakah maksud masalah bukan inventif dan masalah inventif. Hari ini kita akan pergi kepada proses penyelesaian masalah inventif dan masalah bukan inventif. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok dahulu pada standard kandungan hari ini. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 1.1 pengenal pastian masalah. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.1.2 menerangkan proses masalah bukan inventif dan masalah inventif. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menerangkan proses masalah bukan inventif dan murid dapat menerangkan proses masalah inventif. Okey, kalau anda tengok slide cikgu ada kesilapan sedikit dekat situ, tak apa. Okey, sebenarnya dia perkataan menerangkan. Okey, menerangkan proses dengan objektif yang pertama tu ada kesilapan typing error sedikit di situ. Okey, kita akan terus kepada proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, ingat semula masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila proses penambahbaikan dilakukan. Cikgu ulang balik. Proses bukan inventif adalah masalah yang tiada kesan sampingan apabila proses penambahbaikan dilakukan. Baiklah, kita akan tengok proses penyelesaian masalah bukan inventif. Kita akan mula. Okey, langkah pertama adalah kita kena mengenal pasti masalah. Okey, kita kenal pasti masalah. Kenal pasti masalah pada sesuatu produk. Kalau pada diri kita, kita kenal pasti apakah masalah pada diri kita. Seterusnya adalah kita kena menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kalau contoh cikgu minggu lepas, kita menggunakan contoh pisau untuk menyiang ikan. Pilihan yang ada adalah mengasah pisau tersebut ataupun membeli pisau baru. Itu contoh kita menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Apabila kita dah senaraikan pilihan, kita kena buat pilihan. Sama ada kita nak mengasah pisau tumpul tersebut ataupun kita nak membeli pisau baru. Apabila kita dah membuat pilihan, kita akan melaksanakan pilihan tersebut. Okey, kita akan melaksanakan pilihan tersebut sama ada kita nak mengasah pisau ataupun kita membeli pisau baru. Jadi kita akan laksanakan pilihan tersebut. Bila kita dah laksanakan pilihan tersebut, kita kena menilai penyelesaian masalah tersebut. Sama ada masalah itu berjaya atau tidak. Kalau berjaya, bermaksud masalah kita selesai. Jika tidak, jika tidak, kita akan kembali kepada langkah kedua, iaitu kita kena buat pilihan yang lain. Tadi contoh situasi tadi kita ada dua pilihan. Kita akan selesaikan pilihan pertama. Kemudian kalau pilihan pertama tak boleh menyelesaikan masalah, kita buat pilihan yang kedua, kita cuba selesaikan masalah. Ini selalunya kita panggil sebagai masalah lazim. Selalunya kaedah penyelesaian dia adalah kaedah try and error. Okey, yang ini agak mudah untuk penyelesaian masalah bukan inventif. Baiklah, sekarang kita akan tengok kepada penyelesaian masalah inventif. Sebelum cikgu masuk kepada proses penyelesaian masalah inventif, cikgu ulang semula apakah yang dimaksudkan dengan masalah inventif. Masalah inventif adalah masalah yang mempunyai atau ada kesan sampingan apabila proses penambahbaikan dilakukan. Okey, cikgu ulang balik. Maksud ataupun definisi bagi masalah inventif adalah masalah yang mempunyai
kesan sampingan apabila proses penambahbaikan dilakukan. Okey, dalam proses penyelesaian masalah inventif, kita akan menggunakan model TRIS atau kaedah TRIS. Selalunya dalam masalah inventif, kita akan bermula dengan masalah khusus dahulu. Okey, masalah khusus dahulu. Contohnya, kita ada payung. Okey, payung kita bermasalah. Okey, kita tahu payung kita bermasalah. Tapi kita tak tahu di manakah masalah payung tersebut. Sama ada di bahagian pemegangnya, sama ada di bahagian atasnya, ataupun dia punya yang lidi-lidi kecil tu, kita tak tahu. Itu adalah masalah khusus. Kita hanya tahu dia bermasalah, rosak. Okey, kita tahu dia rosak. Apa yang perlu kita buat? Okey, fasa pertama adalah kita kena analisis. Okey, kita kena analisis masalah tersebut supaya masalah tersebut kita akan nampak dia dalam keadaan yang lebih ringkas. Kita ringkaskan masalah tersebut. Okey, bila kita dah ringkaskan masalah tersebut, bila dia masalah inventif, masalah tersebut tidak boleh diselesaikan secara terus. Sebab ia ada pelbagai halangan menyebabkan kita tak boleh selesaikan masalah tersebut secara terus seperti mana masalah bukan inventif. Masalah inventif dia ada masalah-masalah lain yang menyebabkan proses penyelesaian masalah ada kesukaran disebabkan halangan-halangan. Okey, bila ada halangan-halangan ini, kita dah ringkaskan masalah, kita akan memodelkan masalah. Maksudnya kita dah ringkaskan masalah, kita akan pergi kepada fasa kedua, kita akan memodelkan masalah. Okey, memodelkan masalah. Bila kita dah memodelkan masalah, kita akan dapat dia secara umum. Bila kita dah dapatkan secara umum, kita kena pilih ataupun kena pilih kaedah penyelesaian. Fasa ketiga adalah kaedah penyelesaian. Okey, dia ada kaedah-kaedah dia. Dalam masalah inventif, kita ada kaedah-kaedah penyelesaian yang telah ditetapkan oleh model TRIS ataupun kaedah TRIS. Kita dah pilih kaedah penyelesaiannya, kita akan membuat penyelesaian umum. Bila kita dah buat penyelesaian umum, dalam penyelesaian umum ini, kita akan memodelkan masalah tersebut. Okey, memodelkan masalah tersebut maksudnya kita akan gunakan kaedah penyelesaian yang lebih spesifik, yang lebih khusus kepada masalah tersebut. Jadi masalah yang khusus tu dapat diselesaikan. Okey, ini adalah proses ataupun proses kerja penyelesaian masalah inventif. Okey, bila anda tengok gambar rajah ini, dia agak sukar untuk difahami. Mungkin ada yang agak sukar difahami, anda tak berapa nampak. Tapi yang paling penting dalam proses penyelesaian masalah inventif, ada 4 fasa. Fasa pertama adalah fasa analisis, fasa kedua adalah model masalah, fasa ketiga adalah kaedah penyelesaian, dan fasa keempat adalah model penyelesaian. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah yang dimasukkan dalam fasa-fasa ini. Okey, apakah yang dimasukkan dalam fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4. Okey, fasa 1 adalah analisis. Analisis punca masalah. Kita kena analisis punca masalah. Bila kita nak analisis, kita perlu membuat analisis fungsi setiap satu bahagian daripada produk. Okey, kita kena analisis satu bahagian, bukan satu lah. Maksud cikgu, satu produk tu kita kena analisis semua bahagian pada produk tersebut. Contoh, kita ada meja. Meja kita ada kaki meja, kita ada permukaan meja, kita ada paku, kita ada skru. Ataupun kerusi, produk kerusi, kita ada tempat duduk, kita ada tempat penyandar, kita ada kaki kerusi. Itu adalah kita nak buat analisis setiap bahagian daripada produk tersebut. Kemudian kita pergi kepada fasa kedua, model masalah. Okey, model masalah ini kita nak tengok apakah pancanggahan yang terdapat pada produk tersebut. Macam cikgu beritahu kita punya masalah yang kelas yang lepas pada meja. Okey, contoh cikgu bagi pencanggahan dekat situ, kita nak dia kukuh. Kukuh menyebabkan dia jadi berat. Kemudian kita nak dia ringan bila kita nak angkat. Jadi ada pencanggahan dekat situ, kita nak berat dan ringan.
Okey, percanggahan ni dia ada parameter dia sendiri. Cikgu akan terangkan parameter ni pada kelas yang akan datang. Dia ada beberapa jenis percanggahan yang kita ada parameter dia. Contoh dia berat, ringan, tinggi, rendah. Itu antara contoh-contoh percanggahan. Kemudian kita pergi kepada fasa ketiga. Okey, fasa ketiga kaedah penyelesaian. Kita dah tahu apakah percanggahan dia. Okey, kita akan teruskan fasa ketiga, kaedah penyelesaian. Kita kena pilih, okey, memilih kaedah penyelesaian yang sesuai. Okey, kita kena pilih kaedah penyelesaian yang sesuai. Dalam penyelesaian masalah inventif, kita ada dua kaedah penyelesaian. Mengikut model TRIS, ada dua sahaja kaedah penyelesaian. Bila kita dah pilih salah satu, kita akan pergi kepada fasa keempat, iaitu model penyelesaian. Dalam model penyelesaian ini, kita akan pilih kaedah yang lebih spesifik lagi. Okey, tadi kita pilih kaedah. Dekat kaedah penyelesaian, kita akan pilih kaedah. Ada dua kaedah, kita akan pilih salah satu. Bila sampai di model penyelesaian, salah satu kaedah penyelesaian ni, dia ada kaedah penyelesaian spesifik dia. Okey, dia ada kaedah penyelesaian dia yang lebih spesifik. Okey, ini adalah penerangan. Baiklah, bagi membantu anda untuk memahami fasa dalam penyelesaian masalah inventif, cikgu akan bagi contoh. Baiklah, kita akan tengok slide cikgu yang seterusnya. Okey, contoh di sini cikgu bagi contoh meja. Okey, contoh meja. Macam minggu lepas ataupun kelas yang lepas, cikgu bagi contoh meja juga. Okey, kita akan tengok fasa demi fasa. Kita akan tengok fasa pertama. Okey, fasa pertama adalah analisis. Okey, analisis punca masalah. Bila kita berada di fasa analisis punca masalah, kita kena menganalisis fungsi setiap bahagian daripada produk. Kalau di contoh ini, meja, kita kena analisis bahagian ataupun fungsi setiap bahagian daripada meja. Kita kena analisis apakah fungsi permukaan meja, apakah fungsi kaki meja. Okey, kita kena analisis setiap bahagian daripada meja tersebut supaya kita tahu di manakah masalah. Adakah masalah tersebut terletak pada permukaan meja ataupun masalah tersebut terletak pada kaki meja. Kemudian kita akan teruskan kepada fasa kedua, iaitu memodelkan masalah. Okey, dalam fasa kedua memodelkan masalah ini, kita menggunakan percanggahan fizikal. Okey, menggunakan percanggahan fizikal. Contoh ini meja, di mana meja perlu berat untuk kukuh dan ringan untuk dialihkan. Sama juga dengan contoh ataupun situasi yang cikgu bagi pada kelas yang lepas. Meja tu perlu berat. Kenapa dia berat? Sebab kita gantikan kaki dia dengan kaki besi supaya dia lebih kukuh. Tetapi kita nak juga dia ringan supaya kita boleh alihkan meja tersebut dalam keadaan yang lebih mudah. Okey, dalam keadaan yang lebih mudah. Jadi percanggahan pada meja tersebut yang kita perlukan pada meja tersebut, kita nak percanggahan dia. Apakah percanggahan yang terdapat pada meja tersebut? Kita nak meja tu berat dan juga ringan. Jadi percanggahan dia adalah berat dan ringan. Berat dan ringan ini adalah parameter dalam percanggahan fizikal. Okey, ini parameter yang cikgu sebut tadi. Dia ada beberapa jenis percanggahan ataupun parameter yang dikategorikan mengikut model TRIS. Seterusnya kita pergi pada fasa yang ketiga. Okey, fasa ketiga adalah kaedah penyelesaian. Apabila kita dah tahu apakah percanggahannya, percanggahan fizikal, kita akan memilih kaedah berdasarkan percanggahan fizikal. Okey, dalam kaedah penyelesaian hanya ada dua kaedah penyelesaian sahaja, iaitu kaedah pemisahan wang dan juga kaedah pemisahan masa. Okey, ada dua sahaja. Tetapi apabila kita nak membuat ataupun kita nak menyelesaikan masalah, kita hanya pilih salah satu. Sama ada kita nak memilih kaedah pemisahan wang atau kaedah pemisahan masa. Bagaimanakah kita nak menentukan cara kita nak memilih kaedah pemisahan? Okey, cikgu akan tunjukkan contoh di bawah ini, satu gambar rajah.
cara menentukan pemisahan ruang dan masa. Kalau anda tengok jadual ini ada di dalam buku teks anda. Bagaimana kita nak menentukan? Kita boleh tanya atau kita boleh buat satu soalan. Okey. Dekat sini dia ada bagi contoh. Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Cikgu ulang balik soalan dia. Adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama? Jika jawapan dia ya, maka kaedah yang dipilih adalah kaedah pemisahan ruang. Jika jawapannya tidak, maka kaedah yang dipilih adalah kaedah pemisahan masa. Baiklah, untuk contoh ini, meja. Soalan yang kita akan tanya adalah, adakah meja perlu berat untuk menampung beban yang tinggi dan ringan untuk mudah dialihkan pada masa yang sama? Maksudnya kita nak meja tu kukuh bila kita letak buku. Kemudian kita nak ringan apabila dia nak dialihkan. Adakah dua perkara ini kita nak berlaku waktu yang sama? Tidak, sebab bila kita nak letak atas meja, kita nak letak barang atas meja, meja tu tak akan dialihkan. Tapi apabila kita nak alihkan meja tersebut, tiada buku di atas meja. Jadi jawapannya adalah tidak. Maksudnya percanggahan tidak berlaku pada masa yang sama. Bila tidak bermaksud kaedah pemisahan masa yang kita pilih. Boleh faham ataupun anda keliru. Kalau keliru, anda cuba mainkan semula video ini dan cuba dengar penjelasan cikgu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada fasa keempat. Fasa keempat adalah model penyelesaian. Okey, model penyelesaian. Setiap kaedah pemisahan ada pilihan-pilihan prinsip inventif. Okey, kaedah penyelesaian dia ada dua kaedah, kaedah pemisahan ruang dan juga kaedah pemisahan masa. Pada fasa ketiga tadi, kita dah tentukan kaedah apa yang kita nak pilih, sama ada kaedah pemisahan ruang atau masa. Okey, kaedah pemisahan ruang ada 7 prinsip inventif. 7 prinsip inventif ini adalah kaedah penyelesaian yang lebih spesifik. Okey. Kemudian kaedah pemisahan masa pun ada 7 prinsip inventif. 7 prinsip inventif ni adalah kaedah penyelesaian secara spesifik. Dia ada lagi 7. Kita dah pilih kaedah. Contoh kita pilih, kalau meja tadi kita pilih kaedah pemisahan masa. Di bawah kaedah pemisahan masa, kita ada lagi 7 prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah. Kita boleh pilih salah satu ataupun kita gabungkan daripada 7 ni, kita nak gabung 2, kita nak gabung 3, 7 daripada prinsip ini pun boleh. Okey, itu cara kita nak selesaikan masalah inventif. Cikgu bagi satu contoh untuk model penyelesaian masalah ini. Okey, ini adalah, kalau anda tengok gambar di bawah ni adalah gambar cawan. Okey, gambar cawan. Bila anda nampak cawan ini dalam keadaan sejuk, kita nak pegang, ada air diletakkan, air panas diletakkan dalam cawan tersebut dan cawan tersebut tak boleh dipegang sebab panas. Di sini kita tak boleh pegang cawan tu sebab panas. Kenapa cawan tu boleh panas? Sebab ada air panas. Okey, jadi kita tak boleh nak pegang. Tapi kita nak juga pegang cawan tersebut. Apa yang kita nak pada cawan tersebut adalah kita nak keadaannya adalah panas dan sejuk. Kita nak cawan tu sejuk untuk dipegang dan air yang panas untuk diminum. Okey, kita nak cawan sejuk dan air yang panas untuk diminum. Apakah kaedah pemisahan yang sesuai untuk situasi ini? Okey, dia punya pencanggahan fizikal. Okey, pencanggahan pada fasa kedua kita tengok pencanggahan. Pencanggahan dia adalah panas dan sejuk. Kita nak dua keadaan, panas dan sejuk. Kita dah tahu pencanggahan dia panas dan sejuk. Kemudian kita pergi kepada fasa ketiga, kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian dia, apakah kaedah penyelesaian yang kita pilih? Sama ada kaedah pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa. Okey, yang cikgu sebut tadi, adakah pencanggahan berlaku pada masa yang sama?
Kalau kita kata ya, bermaksud kita memilih kaedah pemisahan wang. Dalam situasi cawan ini, kita nak cawan tersebut sejuk dan air itu panas dalam masa yang sama. Jadi, kaedah pemisahan yang dipilih adalah kaedah pemisahan ruang. Okey, kita dah pilih kaedah pemisahan wang dalam kaedah. Kemudian kita pergi kepada fasa keempat, model penyelesaian. Okey, model penyelesaian kita pilih pemisahan wang ada 7 prinsip inventif. Kaedah yang lebih spesifik lagi ada 7. Jadi, untuk situasi cawan ni kita dah pilih, contohlah orang yang buat cawan ni dah pilih salah satu daripada 7 prinsip tu untuk menyelesaikan masalah tersebut di mana dia wujudkan tangkai pada cawan tersebut. Jadi, cawan tersebut boleh kita pegang. Maksudnya dekat bahagian tangkai tu sejuk dan kita boleh pegang cawan tersebut menggunakan tangkai dan air dalam cawan tersebut dalam keadaan panas. Okey, boleh nampak? Boleh nampak tak? Okey, boleh nampak dia punya situasi dia. Kalau meja tadi, dia ada, cikgu turang balik ya. Kalau meja tadi, dia adalah kaedah pemisahan masa sebab kita nak dia berat dan ringan dalam masa yang berlainan. Kita tak nak dia sekali. Tapi cawan ni, kita nak dia sekali. Kita nak dalam satu masa yang sama. Jadi, dia adalah ruang. Okey? Kemudian dia ada 7 prinsip inventif ataupun prinsip yang kaedah penyelesaian yang lebih spesifik lagi. Tapi 7 prinsip inventif ini akan diterangkan pada video yang akan datang. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Jikalau anda tidak faham, anda boleh play balik video cikgu ini. Cuba dengarkan banyak kali penyelesaian cikgu. Kalau tidak faham, anda boleh bertanya kepada cikgu secara personally. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Anda boleh salin nota daripada video cikgu ini, pause dan salin nota. Kemudian jikalau anda nak dengar penerangan cikgu, anda boleh mainkan semula video ini. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.